Jumlah kes baharu harian COVID-19 di negara ini melebihi angka 8,000. Upaya OKU cacat penglihatan dijangkiti COVID-19. Krisis pandemik COVID-19 memangnya memberi kesan kepada seluruh masyarakat di Malaysia, terutamanya ibu tunggal dan ketua isi rumah. Selain daripada berpendapatan rendah, kadar pengangguran juga lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farzana binti Muhafisul dan nombor matrik saya 2019606352. Nama saya Siti Sarah binti Muhammad Farid dan nombor matrik saya 2020693574. Assalamualaikum. Nama saya Nur Akira binti Abdul Aziz dan nombor matrik saya 2020290352. Hai, nama saya Luqman Hakim bin Ma'ruf. Nombor kad matrik saya ialah 2020415122. Nama saya Muhammad Taufik bin Ridwan dan nombor matrik saya ialah 2020654118. Kami akan mempersembahkan video yang bertajuk Lawan COVID-19 adalah tanggungjawab kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 merupakan musuh utama kepada rakyat Malaysia pada hari ini. Ini kerana COVID-19 telah merenggut banyak nyawa rakyat Malaysia dalam jangka masa 2 tahun ini. Seperti yang kita tahu, coronavirus atau COVID-19 merupakan penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Antara simptom-simptom awal COVID-19 ialah demam, batuk dan sering keletihan. Bagi warga emas dan kanak-kanak yang mempunyai penyakit kritikal berisiko tinggi untuk menghadapi simptom-simptom ini. Hal ini terbukti dengan rekod sebanyak 28,912 kanak-kanak berusia dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun telah dijangkiti COVID-19. 12,055 rekod telah direkodkan antara umur 5 hingga 6 tahun. Sebanyak 38,206 kanak-kanak telah direkodkan melingkungi usia 7 tahun hingga 12 turut dijangkiti COVID-19. Manakala kanak-kanak yang berumur 13 hingga 17 tahun direkodkan sebanyak 37,205 yang telah dijangkiti COVID-19. COVID-19 ini memberikan kesan kepada rakyat Malaysia. Antara kesan pandemik COVID-19 ialah ramai rakyat Malaysia yang kehilangan pekerjaan. Hal ini demikian kerana kerajaan telah melakukan perintah kawalan pergerakan. Semasa perintah kawalan ini dilaksanakan, banyak sektor ekonomi yang perlu ditutup. Banyak syarikat yang terpaksa membuang beberapa orang pekerja mereka kerana tidak mampu untuk membayar gaji mereka. Berdasarkan berita yang disiarkan oleh Berita Harian, peratusan penganggur di Malaysia meningkat pada tahun lalu selepas COVID-19 ini menggegarkan dunia. Kira-kira lebih 800,000 individu kehilangan pekerjaan. Apabila berlakunya masalah kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan, ramai antara kita yang tidak dapat untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Contohnya, ada sesetengah daripada kita yang tidak mampu untuk membayar duit sewa rumah, menyebabkan mereka terpaksa merempat di tepi jalan menjadi gelandangan. Selain itu, kanak-kanak juga turut merasakan kesan kehilangan punca pendapatan ini apabila ibu bapa mereka tidak mampu untuk membelikan mereka gadget untuk mereka menjalankan pembelajaran dalam talian. Hal ini akan menyebabkan proses pembelajaran anak-anak terbantut. Hal ini dapat dilihat melalui akhbar Berita Harian, iaitu seramai 36% atau 1.8 juta kanak-kanak di Malaysia tidak mempunyai akses kepada pembelajaran dalam talian untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah atas faktor kemiskinan.
Ramai rakyat yang sedang menderita akibat kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan kerana COVID-19 ini. Ramai juga daripada kita yang mengalami masalah kemurungan akibat daripada kehilangan punca pendapatan dan pekerjaan, terutama sekali ketua keluarga yang merupakan ibu tunggal. Hal ini kerana ibu tunggal bukan sahaja menyara kehidupan mereka sendiri, malah menyara kehidupan anak mereka juga. Mereka juga perlu bekerja seperti bak kata pepatah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, bagi menggantikan tempat suami yang sepatutnya menyara kehidupan seisi keluarga. Golongan ibu tunggal lebih sukar untuk mencari pendapatan berbanding sebelum kemunculan pandemik ini. Mereka yang telah kehilangan pekerjaan tidak hanya reda dengan perkara ini, malah ada di antara mereka yang berusaha memulakan perniagaan mereka sendiri. Mereka yang telah kehilangan pekerjaan tetap berusaha mencari duit demi meneruskan kehidupan mereka. Menurut dapatan Institut Wanita Berdaya IWB Selangor, sebanyak 42% golongan ibu tunggal hilang sumber pendapatan akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan semasa penularan COVID-19. Hal ini kerana semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, mereka tidak boleh keluar rumah untuk mencari rezeki. Semasa penularan COVID-19 ini juga, kerajaan telah memberikan banyak bantuan kepada rakyat yang sedang kesusahan. Antara bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat ialah kerajaan telah memperuntukkan 2.1 bilion ringgit untuk menambahkan kadar program bantuan prihatin rakyat BPR. Inisiatif ini dijangka membantu banyak golongan yang terjejas, terutama sekali golongan B40. Bantuan ini akan diberikan kepada isi rumah yang berpendapatan di bawah 2,500 dan golongan ini akan menerima bantuan BPR tambahan sebanyak RM500. Seterusnya, isi rumah yang berpendapatan antara RM2,501 hingga RM5,000 akan menerima kadar sebanyak RM300. Dan golongan bujang pula akan menerima bantuan BPR sebanyak RM100. Kerajaan juga memberikan diskaun bil elektrik dan cukai jalan. Telah direkodkan bagi pekerja swasta yang bertaraf ketua isi rumah B40 adalah sebanyak 65%. Diikuti dengan Selangor dengan 61% dan Pulau Pinang pula 60%. Manakala golongan B40 yang bekerja sendiri di Kelantan direkodkan sebanyak 38% dan di Perlis 36%. Peratusan yang direkodkan di Terengganu, Kedah dan Pahang adalah sama iaitu 34%. Dengan itu, terdapat beberapa perkara yang kita boleh lakukan bagi membanteras gejala COVID-19 ini. Antara inisiatif yang dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat bagi melawan penyakit COVID-19 ini adalah dengan melakukan saringan. Masyarakat dapat melakukan saringan di klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatan. Dengan melakukan saringan tersebut, seorang individu dapat membantu negara dengan mencapai statistik kes baharu yang tepat. Seterusnya, masyarakat perlulah kuarantinkan diri terutamanya apabila pulang daripada luar negara, contohnya China, Korea Selatan, Iran dan Jepun. Hal ini kerana negara-negara tersebut mempunyai peratus kes harian yang tinggi. Oleh kerana itu, seseorang itu mestilah mengasingkan dirinya dengan orang lain supaya kluster baru tidak wujud. Di samping itu, masyarakat sewajibnya memakai pelitup muka apabila berada di khalayak ramai ataupun berada di luar daripada rumah. Hal ini kerana virus tersebut mudah dijangkiti melalui udara. Bagi individu yang sihat, kelebihan penggunaan pelitup muka adalah untuk mengurangkan risiko jangkitan dengan orang yang dijangkiti COVID-19. Terdapat dua jenis pelitup muka iaitu pelitup muka fabrik dan juga pelitup muka 3 lapis. Pelitup muka fabrik disarankan untuk golongan yang tidak mempunyai gejala pernafasan dan berada di tempat COVID-19 yang sedang tersebar luas. Selain itu, pelitup muka 3 lapis dihaskan untuk petugas kesihatan dan orang awam yang mempunyai gejala pernafasan dan berpenyakit. Selain itu, masyarakat hendaklah menerapkan frasa stay at home
Ini juga merupakan peluang kemasan bagi ibu bapa meluangkan masa mereka bersama anak-anak. Mereka boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti membersihkan rumah, bertukang, memasak, berkebun dan bersukan yang bersifat dalaman dan tidak perlu keluar. Ia juga dapat merapatkan hubungan silaturahim antara sebuah keluarga. Akhir sekali, cara atasi COVID-19 adalah masyarakat perlu mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, penjarakan sosial. Apabila berada di tempat berkumpul, seseorang itu mestilah jaga jarak antara satu sama yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Hal ini dapat dilihat apabila seseorang itu mengunjungi pasar raya untuk membeli barang keperluan. Mereka juga perlu mengikut jarak yang telah ditetapkan oleh pekerja pasar raya apabila beratur. Konklusinya, sebagai wakil perucapan pada Hari Masyarakat Sedunia ini, saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada pengacara majlis dan para hadirin yang telah mendengar saya berucap. Kita harus berharap masyarakat akan berganding bahu bagi menjadikan keadaan negara kita lebih baik. Semua masyarakat hendaklah bersatu padu untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 dengan cara mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sebagai penghias bicara akhir, saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Anak itik berenang-renang, air pasang tenang-tenangan. Budi sedikit bila kan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Sekian, terima kasih.